membatalkan sembahyang. Batal terus sembahyang makmum, kesian. Jadi belajar. Kemudian yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi ini kenapa Ustaz? Sujud sahwi ini apabila imam kita mungkin meninggalkan benda-benda yang sunat, terlupa. Ataupun imam kita melakukan kesalahan di dalam sembahyang yang indah sengaja. Seperti contoh terlebih rakaat, terkurang rakaat dan sebagainya, kemudian diingatkan dia memperbetulkan sembahyang dia, maka sunat bagi imam itu sujud sahwi, sunat saja. Dan bila imam itu buat salah, kemudian kita pun tegur di belakang, kemudian imam itu pun memperbetulkan, kemudian sebelum salam, kan ini sujud sahwi kita tahu semua kan, sujud tilawah terus jarang-jarang. Maka sebelum salam, bila dia duduk tahiyat akhir itu, innaka hamidum majid, dia pun sujud, Allahu Akbar. Jadi makmum kena buat apa? Makmum wajib, bukan lagi sunat, wajib dia ikut. Wajib dia ikut imam sujud sahwi. Dia tidak boleh tidak sujud. Kalau dia tidak sujud Ustaz, batal sembahyang. Ini yang berlaku di kampung-kampung nih. Baru dia berdalil lagi, bukan kami salah Ustaz, imam. Makin panas. Imam itu salah. Tapi bila imam buat sujud sahwi, kita jadi wajib buat. Tidak boleh kita berdalil imam yang salah Ustaz, bukan kami tidak salah, tidak payahlah sujud sahwi. Tidak. Bila imam buat, maka kita makmum jatuh wajib buat sujud sahwi. Jangan lagi kira siapa salah. Contoh imam terlebih rakaat. Kan sepatutnya sembahyang maghrib tadi 3 rakaat, sepatutnya duduk tahiyat akhir. Imam pun bangun sujud yang kedua pada rakaat yang ketiga tuh, imam bangun sepatutnya duduk tahiyat akhir. Dia pun tiba-tiba bangun tertambah rakaat. Allahu Akbar. Kita di belakang ngam duduk tahiyat akhir. Maka kita pun kata dengan imam, subhanallah. Imam pun terperasa, bilang celabi bilangnya, dia pun duduk terus. Duduk tahiyat akhir. Maka bila dia duduk tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid, sebelum bagi salam dia pun sujud sahwi 2 kali. Dia sahwi. Sebab kenapa? Tadi dia tertambah rakaat, terberdiri. Kan kita belajar itu boleh kena sujud sahwi. Maka bila dia sujud sahwi itu, kita makmum di belakang mau buat apa? Adakah kita kena duduk saja dengan alasan bahwa imam kita yang salah tadi? Kita tidak salah. Jawaban dia tidak boleh. Kita kena sujud. Bila imam Allahu Akbar, kita sujud Allahu Akbar. Imam duduk di antara 2 sujud, kita kena duduk di antara 2 sujud. Imam sujud lagi kali kedua, kita kena sujud lagi kali kedua. Baru imam bangkit, dia pun bagi salam, baru kita bagi salam. Jangan kita tunggu imam itu sujud sahwi. Muwafaqahnya makmum dalam sujud sahwi itu hanya apabila imam buat. Makanya imam buat, makmum itu wajib buat. Tapi kalau imam itu tidak buat, contoh imam itu tidak buat lah, dia sudah silap, bukan lebih rakaat lah. Contoh kita kata imam dah baca 2 kunut. Kita belajar kan kalau meninggalkan 2 kunut maka sunat sujud sahwi kan. Tapi ini sembahyang subuh nih, imam nih sudah landa baca 2 kunut, indah lagi sujud sahwi. Kalau kita belajar tadi, bila imam buat, kita kena buat sujud sahwi. Tapi ini Ustaz, masalah dia imam ni tidak buat. Adakah kita tidak buat juga? Pada sujud sahwi, apabila imam buat, kita wajib buat. Apabila imam tidak buat, kita boleh buat. Itu kelebihan dia. Kita boleh buat. Tapi syaratnya apa Ustaz? Syaratnya hanya apabila setelah imam selesai sembahyang dia, baru kita boleh buat. Contohnya imam tu tidak mau sujud sahwi, sampai dia innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita tadi tak ingat hendak baca 2 kunut, habis ya imam bagi salam, kita sujud sahwi. Jawapan dia boleh. Yang itu boleh. Makanya sujud sahwi ini hanya muwafaqah pada ketika imam buat, kita wajib buat. Kalau imam dah buat, kita boleh buat, tapi setelah imam menyelesaikan sembahyang dia. Dia begitu, boleh ya? Selesai. Jadi kalau dia tidak buat Ustaz, imam kami tidak buat Ustaz, saya pun dah buat Ustaz, boleh ke Ustaz? Jawapan dia boleh juga. Tapi itu saja dia punya poin tadi. Kalau imam buat, maka kita wajib buat. Kita wajib buat. Itu saja.